بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah izin kurnia-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua kesempatan, keizinan. Muhammad Faizul Akmal bin Zairun bersama pasangannya Aini Syaza binti Osman. Doa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, kasih sayang serta berikan kebahagiaan yang berkekalan berpanjangan hingga ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Jadi insya-Allah sebelum kita mulakan ijab kabul yang akan diijabkan sendiri oleh wali kepada Aini, iaitu Encik Osman bin Jalaluddin, sama-samalah kita mendengar sedikit khutbah ringkas insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak kita dapat bermuhasabah insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar Tuhan. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang ramai. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihi kamu. Jadi melalui ayat ini saya nak ambil satu poin yang biasa saya bawa adalah apa yang dimaksudkan dengan takwa, iaitu kita melaksanakan sungguh-sungguh apa yang Allah perintahkan dan kita tinggalkan sungguh-sungguh apa yang Allah larang. Jadi kita sebagai seorang Islam dalam menjalankan tanggungjawab kita yang terbaik sebagai seorang Islam. Jangan jadikan kita Islam sekadar Islam di atas IC semata-mata, tak pengenalan semata-mata, tetapi kita bersama Islam, iaitu Allah melihat melalui takwa dia. Sejauh mana takwa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh apa dia yang saya nak sebut sini, contoh. Ada orang solat, semua kebanyakan orang Islam solat. Tetapi ada yang solat di masjid, ada yang solat di rumah, dan ada orang solat ada yang solat awal waktu, ada orang yang solat lewat, dan ada yang tak solat. Itulah beza takwa di antara kita sesama Islam yang lain. Disebut dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Jadi sebagai seorang Islam, kita jalankan tanggungjawab kita sebagai seorang Islam dengan sungguh-sungguh. Karena sekali-kali kita abaikan apa yang Allah perintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nak masuk dalam berkaitan tentang dalam rumah tangga. Suami memainkan peranan penting dalam rumah tangga. Dia merupakan ketua. Dan begitu juga suami. Kalau suami itu bertakwa, dia pergi dah mana-mana keluar pun. Isteri tahu yang keluar tu adalah suami yang bertakwa. Jadi tidak akan ada ragu-ragu kesangsian, cemburu buta terhadap suami ataupun isteri. Jadi dalam rumah tangga itulah yang perlu diterapkan. Jadi jadilah suami yang baik, yang bertakwa, yang siasa, maknanya memberikan yang terbaik dalam rumah tangga, yang sentiasa mengikut ajuan sunnah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suami mesti mempunyai ilmu untuk mengetuai rumah tangga. Kalau tak ada ilmu, dia kena cari ilmu. Dia seperti seorang kelasi kapal. Kapten kapal nak bawa kapal, dia kena ada ilmu.
Kalau kapal, kapten kapal tu tidak ada ilmu, agak kahwin, pemegang kunci syurga ada seorang isteri adalah di bawah keredoaan suami. Jadi kalau suami tak redha, habislah. Bayangkan kalau isteri nak puasa sunat, suami kata tak boleh puasa, jadi isteri tak boleh puasa, walaupun benda tu benda yang baik. Sebab apa? Sebab itu adalah keredaan suami. Buat apa sahaja mesti dapat redha suami. Jadi insyaAllah bila mana isteri jaga, sebab Nabi sebut isteri ni buatlah apa pun, isteri ni dia perempuan ni mudah masuk syurga. Dia taat kepada suami dia, dia menuntut, dia menjaga perlakuan dia dengan Allah SWT, dia jaga maruah diri dia, insyaAllah pilih yang mana syurga yang dia nak. Tetapi disebut dalam tak jaga maruah diri, Nabi kata yang tu pun ramai, tetapi lebih ramai iaitu isteri yang tidak taat kepada suami dia, tak jaga tingkah laku. Itulah benda yang berlaku dalam rumah tangga sekarang. Dan perkara yang terakhir yang saya nak bagi nasihat kat sini, iaitu berkaitan dalam rumah tangga. Sebagai seorang suami dan isteri, masing-masing jagalah aib. Jangan sekali-kali bila mana berlaku pergaduhan dalam rumah tangga, suami cerita dekat media sosial, isteri pun sama cerita dekat media sosial, ataupun cerita kepada, sebarkan aib suami, sebarkan aib isteri. Jangan sekali-kali macam tu, sebab perkara tersebut adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT, iaitu suami dan isteri menyebarkan aib masing-masing. Bila ada apa-apa masalah ni, ayah ada, ayah mertua ada, ayah sendiri ada, tanya mak ada, bincang. Saya ni carilah jalan yang baik untuk mendamaikan, pelihara rumah tangga. Sebab tu saya sebut, insyaAllah jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga hubungan sesama suami isteri ni, insyaAllah. Jadi insyaAllah apa yang al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Jadi insyaAllah mudah-mudahan sama-sama dapat kita bermasuk insyaAllah. Jadi tanpa melengahkan masa, jadi saya buat rahsia sikit. Nanti ayahnya bagi nama bakal menantu lah, Muhammad Faizul Akmal bin Zairun. Jawab, dia jawab saya, aku sambung. Aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku Aini Syaza binti Osman dengan mas kahwinnya RM1,001 tunai. Dia terbaik lah. InsyaAllah. Jadi nak rahsia. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan, sebelum tu saya nak tanya kepada Aini Syaza, perkahwinan hari ni ada pasangan ke, yang paksa kahwin ke? Tak ada, adakah pasangan yang depan ni betul pilihannya? InsyaAllah mudah-mudahan betul pilihannya dan mampu membawa ke surga Allah Subhanahu wa taala, insyaAllah. Al-azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Muhammad Faizul Akmal bin Zairun, aku nikahkan engkau dengan anak aku Aini Syaza binti Osman dengan mas kawinnya RM1,001 tunai. Aini Syaza binti Osman dengan mas kawinnya RM1,001 tunai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan kami, dengan berkah dan inayah daripada-Mu, kedua-dua mempelai ini telah selamat dikabulkan pada petang yang berbahagia ini. Maka Kau berkatilah pasangan ini dan Kau subutkanlah perasaan kasih sayang dalam menyebut di antara mereka berdua. Ya Allah, sesungguhnya pasangan ini telah mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka tunjukkanlah pada mereka jalan ketakwaan dan petunjuk-Mu. Panjangkanlah umur kedua mempelai ini dalam kesenangan dan kebahagiaan, kegembiraan yang berkekalan dan hati yang lapang. Ya Allah, Kau jadikanlah untuk kedua-duanya perasaan qanaah, yakni merasa cukup dengan apa yang Kau rezekikan dan sentiasa memelihara rumah tangga mereka. Kurniakanlah mereka kesabaran dan ketenangan di dalam menghadapi segala cubaan hidup rumah tangga yang penuh pancar, lebih-lebih lagi di akhir zaman ini. Rezekikanlah kepada mereka zuriat yang saleh dan salihah serta taat pada kedua ibu bapanya. Ya Allah, sempurnakanlah nikmat-nikmat-Mu dan luaskanlah rezeki-Mu ke atas kedua-dua mempelai. Larang kedua-duanya daripada akhlak-akhlak buruk, sibuk sekali dan mendiri rumah tangga. Ya Allah, kami mohon redha-Mu, satukanlah keduanya sebagai suami isteri yang saling mencintai di kala dekat, saling menjaga kehormatan di kala jauh, saling menghibur di kala duka, saling menyiapkan di kala bahagia, saling mendoakan dalam kebaikan dan ketakwaan, saling menyempurnakan dalam beribadat kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah majlis yang dirahmati dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara. Punyakanlah kami kebaikan dunia dan ukhrawi, dan selamatkanlah kami daripada azab di neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi seterusnya lafaz ta'li yang disebutkan. Saya Muhammad Faizal Ahmad bin Zairul dengan ini bertaklif bahawa apabila saya tinggalkan istri saya Aini Syazah binti Osman selama 4 bulan kamariah berturut-turut atau lebih, sama ada dengan sengaja atau dengan paksa, atau jika saya atau wakil saya tidak memberi nafkah kepadanya selama 4 bulan kamariah berturut-turut atau lebih, sedangkan dia taat kepada saya, atau jika saya menyebabkan mudarat terhadap tubuh badannya atau kehormatannya atau harta bendanya, atau menyebabkan penganiayaan atau sebarang darah syar'i, dan kemudian dia mengadu kepada mahkamah syariah, dan jika sabit aduannya di sisi hakim syar'i dan dia memberikan kepada mahkamah syariah yang menerima Rp10 bagi pihak saya, maka pada ketika itu tertalak dia dengan talak khulu. Sedikit penerangan ringkas berkaitan antara penderaan fizikal atau mental. Suami pukul isteri, cederakan isteri, aniaya isteri, zalimi isteri, apa sahaja bentuk penganiayaan terhadap isteri. Jika berlaku di antara salah satu daripada 3 perkara yang disebutkan tadi, isteri boleh buat aduan kepada mahkamah syariah. Jika sabit aduan di sisi hakim syar'i, isteri bayar RM10 secara automatik jatuh dengan talak khulu, iaitu tebus talak. Kerana perkahwinan terus terbatal. Jadi mudah-mudahan tak berlaku di antara 3 perkara yang disebutkan tadi dan perkara-perkara lain yang akan menggugah rumah tangga. Jadi alhamdulillah selesai majlis ijab dan qabul pada petang ini. Jadi saya dengan ini memohon beribu-ribu kemaafan sekiranya ada salah silap, terlanjur kata, terlanjur bicara dulu saya sendiri. Saya mohon maaf juga sekiranya